Semula dalam Mingguan Wanita. Dan kita masih lagi bersama dengan Azmi dari Khalif Basker. Ya, topik kita OKU kekurangan bukan halangan. Okay? Tadi Azmi dah janji nak belanja lagi satu lagu. Ya. Okey, katanya ada single terbaru akan datang. Nak bagi sedikit snippet sikitlah. Boleh ke? Kongsi sikit. Silakan. Tulus cintamu melengkapkan hariku, betapa berharganya waktu, detik bila di sampingmu telah ku percaya kasihmu yang terindah, dan kini aku pasti hanya kaulah yang satu-satunya. Sedap. Okey. Bila tu bulan depan nak keluar? Lagu ni ciptaan saya sendiri. Ciptaan sendiri. Apa tajuk lagu tu? Tulus. Tulus. Saya cipta zaman lepas habis sekolah tu, belajar cipta lagu sampailah tahun ni baru dapat keluarkan. Sebab katanya isteri pun dulu kawan sekolah kan? Betul. Itu lirik Tulus tu macam kau satu-satunya gitu. Sweet lah. Agaknya Azmi ni kalau dia jerit A0 itu pun sedap juga kan? Okey, tadi ada soalan tergantung Azmi. Tadi apa memori paling indah sekali lah waktu dalam dunia seni ni? Memori paling indah banyaklah sebenarnya. Satu paling indah. Tak boleh tu lah memang. Saya setiap kali orang percayakan bakat saya, bagi saya itu memang paling indah lah. Macam lagu Roma Cinta tu saya tak rasa itu paling indah sebenarnya, sebab itu permulaan kan. Saya tak sangka pula dapat macam tu. Tapi lepas tu macam saya pernah dipanggil untuk Gema Gegar Baganza, Astro Oasis. Lepas tu saya pernah masuk musical lawak. Kira macam benda-benda yang orang percaya juga kat kita. Macam musical lawak tu saya tak sangka lah orang boleh percaya kat kita, sebab kena berlakon, mesti nak berlakon melawak ni kena ada aksi kan. Tapi saya sendiri tak percaya yang saya boleh buat, tapi orang-orang yang tengok tu kata bila dapat penghargaan kira Azmi rasa penerimaan orang ramai terhadap Azmi itu yang momen yang rasa yang paling betul, itu paling indah lah. Sebab bagi orang macam kami ni, kepercayaan orang tu yang memang paling penting saya lihat. Okey. Terima kasih. Saya rasa sangat-sangat saya dengar pun macam sepatutnya kita rakyat Malaysia kan kita just walaupun sebenarnya kita tak beritahu, tapi kita tunjukkan kita prihatin kan, sayang. Best lah. Wah, deep lah Azmi, deep. Okey. Dan macam Azmi juga difahamkan dah berjaya, walaupun ni kan dah berjaya memiliki rumah sendiri. Alhamdulillah. Tahniah. Ceritakan sikit. Sebab kita nak topik kita kan kekurangan bukan penghalang. Kekurangan bukan halangan kepada jadi sebagai motivasi. Nampak kan? Macam Azmi satu motivasi dan juga inspirasi. Alhamdulillah baru akhir tahun lepas dah berjaya beli rumah lah. Tapi saya pula kebetulan memang isteri bekerja, jadi memang berkongsi rezeki dengan isteri lah. Jadi rumah dalam proses, insyaAllah tahun depan lah rasanya boleh masuk dekat Bandar Tun Razak. Jangan beritahu orang. Tak apa, tak bagi tahu alamat. Nanti orang pergi cari rumah Azmi ke mana? Tahu. Azmi. Tak boleh je nak datang. Alamat cari sendiri. Itulah. Ni orang besar hati dia, tahu nak ajak. Besar hati. Kita kecil hati ni jangan beritahu. Aduh, malulah #deep ni. Apalah. Okey, macam mana nak nasihat orang lain bagi mereka yang punya perasaan rendah diri? Macam mana nak mengatasi perasaan rasa rendah diri? Rendah diri bagi saya lah paling penting sekali kita kena cari dekat mana kekuatan kita, dan kita kena yakin yang memang Tuhan tu Maha Adil. Dia tentukan kalau kita ada kekurangan mesti ada kelebihan, dan orang lain pun yang kita rasa macam dia tu lebih, kita tengok orang ni kaya tapi kita tak tahu di sebalik tu ada juga kekurangan dia. Jadi kita jangan rasa rendah diri, cari kat mana kelebihan kita dan cuba untuk cari peluang. Macam Khalif Basker pun, kalau kita tak basking, kita tak rekod video, kita dikenali bakat kita pun sebab bila kita rekod video, kita gunakan apa yang kita ada untuk tunjuk kepada orang, dan akhirnya orang pun nampak. Jangan kita tunggu peluang, kita kena cari peluang tu. Barulah cari, jangan tunggu. Jangan tunggu bila takkan, betul. Baik, nak tanya lah, mungkin ini sikit peribadi kepada Azmi sendirilah. Nak tanya, ada ke pernah dalam pengalaman juga seni? Tadi tu
memori indah. Ada tak sendiri pengalaman pahit sendiri yang mana dipandang rendah, dilihat enteng ataupun dicaci ataupun sebagainya? Dicaci semua tu tak ada, sebab saya ni jenis orang yang positif lah. Saya tak suka bila macam isteri saya lah, selalu kadang-kadang dia terasa dengan bila dia pergi tempat kerja terasa, ataupun dia keluar macam kita orang pergi mall ke, jadi nak singgah solat ke kan, tiba-tiba tak ada orang nak tolong dia dekat situ. Jadi dia balik, habis tu dia mengadu kat saya. Saya pun cakap, orang macam kita jangan harap jangan harap orang faham kita. Kita kena faham orang. Kita kena check. Macam tu pula. Sebab kita kena check kenapa orang tak tolong kita. Mungkin sebab orang tak tahu yang kita tak nampak. Jadi kita yang kena bagi tanda pada orang. Mungkin kena pakai tongkat ke, ataupun kita buat sesuatu supaya orang boleh tahu yang kita ni perlukan bantuan. Kita kena jerit dia. Kalau kita tunggu dekat situ harap orang tolong, orang pun tak tahu. Yang kena pula zaman-zaman sekarang kan. Ada orang nak buat jenayah, dia menyamar jadi orang buta. Jadi orang pun takut sekarang ni. Ya, dia jadi skeptikal pula kat situ kan. Ataupun kita perlukan peluang pekerjaan, katalah. Kita kena check kenapa orang ni susah nak bagi peluang pekerjaan pada kita. Mungkin sebab kita ni penampilan kita ke, ataupun kemahiran yang kita ada tu belum cukup ke. Jadi bila kita tahu apa yang patut kita buat, kita boleh improvekan diri kita, dan insya-Allah lama-lama orang mesti akan percayalah. Yang penting kita kena tunjukkan kemampuan kita dulu, baru orang boleh percaya. Dengar Jadi tu Rafal. Hashtag deep banyak kat sini. Banyak kita yang termotivasi. Betul. Betul, terinspirasi dan motivasi lah daripada Azmi. Baik. Sebab kita pun nak sebenarnya rakyat Malaysia yang betul-betul sekarang supaya mendapat kita percaya juga dengan masyarakat sekeliling kita. Kalau ada yang memerlukan atau membantu golongan OKU ni, sama-sama kita rasa prihatin. Orang kata ayatnya empathy. Empathy. Macam kita ada dalam kasus mereka sendiri kan sendiri. Itulah. Dan seterusnya saya nak tanya lagi kepada Azmi. Bagaimana macam Azmi sendiri rasa di Malaysia ni sendiri, bagi pendapat Azmi sebagai seorang OKU, adakah fasiliti, kemudahan yang disediakan banyak membantu Azmi sendiri? Alhamdulillah sekarang ni dah makin banyak lah, makin berkembang. Baru-baru ni saya benda satu paling saya tunggu sekali, mesin ATM bersuara lah. Baru je ni ada. Sebab orang duit banyak. Ya, macam nak ambil duit kan? Macam sebelum ni mesin ATM ada button. Jadi saya boleh hafal button tu, kita tekan-tekan keluar juga duit lah. Kita hafal lah tekan mana. Tapi baru kebelakangan ni mesin ATM semua touch screen. Saya pegang-pegang skrin tu kosong je. Jadi baru-baru ni ada mesin ATM bersuara. Itu antara saya rasa yang membantu sangatlah. Mesin ATM bersuara. Lepas tu banyak lagi, cuma mungkin ada di Malaysia tak sehebat negara-negara lain macam Jepun lah. Kalau macam Jepun tu memang bar semua memang diberi kemudahan yang memang lengkap lah. Tapi InsyaAllah semakin lama, macam kita pun boleh gunakan handphone, boleh gunakan komputer, kita boleh guna, cuma kadang-kadang ada apps tu yang tak accessible untuk kita. Sebab kita gunakan handphone tu ada screen reader, bila kita touch dia akan bacakan. Tapi kadang-kadang ada apps tu dia tak tahu yang mungkin sistem dia tak serasi dengan voice over yang kita gunakan tu kan. Jadi kita touch dia tak sebut apa-apa. Mungkin yang itulah, kalau ada mungkin pihak yang berkenaan yang boleh seragamkan. Setiap kali nak keluarkan apps mesti kena ikut. Wah, ini daripada suara hati ni. Masalah ni, tolonglah. Sebab ini adalah perkembangan zaman kan. Maksudnya permintaan tu Ini suara hati isteri saya. Kadang-kadang dia nak shopping, tengok barang dia shopping online. Faham. Betul juga tau Fal. Kita zaman dia nak ke arah digitalisasi ni kan. Ingat awak seorang je nak shopping. Sebab shopping online untuk orang macam kami ni memang sangat membantu lah. Sebab kalau tak kita nak pergi kedai, nak kena begitu. Bagus. Baik. Mungkin kata-kata terakhir lah sedikit daripada Azmi. Mungkin motivasi dan inspirasi mungkin kepada mereka yang senasib sama dengan Azmi, ataupun mungkin kepada masyarakat sekalian. Silakan. Untuk mungkin kawan-kawan senasib saya, kita untuk hidup di dunia ni yang paling penting kita kena ada banyak kemahiran lah. Paling penting kita dapat uruskan diri sendiri pun cukup dah. Jangan terlalu bergantung pada orang. Tapi memang semestinya kita perlukan bantuan orang. Bukan kita je, orang-orang normal pun dia orang tak boleh hidup tanpa bantuan orang lain kan. Semua kita perlukan bantuan. Sama bantu-bantu. Betul. Dan mungkin untuk masyarakat luar,
tolong berikan kepercayaan pada kami lah. Yakinlah yang kami ni boleh buat, tapi betul memang perlukan sokongan lah. Kita boleh buat macam-macam, tapi ada alat yang kita perlukan untuk buat benda tu, ataupun yalah, sokongan lah yang paling penting sekali. Kepercayaan dan sokongan tu. Kepercayaan dan sokongan. Baik. Okey, ni saya rasa kena sangat apa yang tadi Puan Fatimah cakap kan, untuk mereka bantu, tapi bersama orang yang kita pun boleh bantu apa yang mereka perlukan. Sedangkan kita yang normal pun perlu bantuan dan sokongan, apatah lagi mereka yang kurang upaya. Baik, terima kasih sekali lagi Azmi. Kita doakan moga nama Azmi terus mekar dalam industri. Supaya berjaya. Dan Khalif Bahaska semuanya semoga berjaya insya-Allah. Bagaimana dengan perkongsian tadi, anda suka atau tidak? Kalau suka, jangan lupa tekan button like, komen dan share video tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mingguan Wanita untuk perkongsian yang lebih menarik.